Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya. Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billah. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا من الوباء والبلاء والأشرار والمصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين حياتنا بالتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. صدق الله العظيم. الحشر
37 yang bermaksud tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla daging-dagingnya dan darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah ialah taqwa yang berada di kalangan kamu, dalam hati sanubari kamu. Sadaqallahul Azim. Al-Hajj ayat 37. Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Faizal Husni yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Nazir dan seluruh dan kuasa pengurusan Masjid yang dikasihi Ashabul Fadilah, para asatidzah, para alim ulama, yang dikasihi, yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah Maghrib Isya yang bersama-sama pada malam ini. Pertama-tama saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Faizal atas undangan untuk hadir ke Masjid pada malam ini, di mana saya tidak menjangka bila sampai tadi melihat bangunan yang tersergam indah di atas bukit, yang saya kira sesudah lama tidak sampai ke surau dulu inilah lokasinya. Ulain, nama yang sama, sekiranya sudah tidak lama, lebih kurang dalam lebih 10 tahun ataupun lebih pada 10 tahun saya tak sampai pun kawasan ini, kecuali saya ingat surah pada masa itu undangan maghrib ke, saya ingat forum pagi kata silap saya. Alhamdulillah pada malam ini dapat sampai dalam suasana yang sebegitu indah dan penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Percayalah, ialah satu lokasi yang paling hampir kepada kita, barakahnya, rahmatnya, suatu nikmat yang Allah campakkan kepada kita dalam perjalanan kita sebagai manusia untuk berada di tempat yang seberkat ini. Saya doakan mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati setiap saat kehidupan tuan-tuan bila hati kita bersambung terus dengan rumah Allah yang penuh dengan keberkatan ini. Apalagi dalam situasi di kiri kanan masjid ini, pastilah ada kalangan asatidzah, para alim ulama, mereka yang alim di kalangan para pensyarah UKM, USIM dan sebagainya, yang menabur bakti dengan ilmu yang disampaikan malam dan siang di pentas yang penuh berkat, insya-Allah. Satu rezeki. Satulah saya dalam kesempatan pada malam ini, saya kira di antara isu yang saya nak sentuh bukanlah sangat tentang topik dan tajuk yang diberikan, tapi dalam kerangka untuk at-tanasuh. Saya perlu dinasihati, dibimbingi, dan saya juga bimbing tuan-tuan. Kita dalam keadaan two way, bukan one way. Saya dapat ilmu dan beramal dengannya, tuan-tuan dapat ilmu dan kita bersama mengamalkannya. Kerana roh kehidupan kita ini tak dapat tidak dipandu oleh ayat Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zariyat. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Az-Zariyat supaya kita hidup dalam keadaan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, nasihat dan bimbingan, bicara-bicara yang murni, peringatan yang boleh jadikan kita makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Setiap peringatan disampaikan beri manfaat, guna faedah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah keyakinan kita. Maka tempat yang paling berkat, yang paling selamat, yang paling memberi kita manfaat itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ahabbul biladi 'indallahi masajiduha. Dalam satu hadis Nabi bersabda, sekasih-kasih, semulia-mulia tempat di atas bumi Allah ini ialah lokasi masjid yang kita berada di dalamnya, surau masjid kita berada dalamnya. Ini ahabbul bilad, tanah yang Allah paling berkat, yang Allah paling gembira dengan kita. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa situasi sekalipun kita hidup, dalam kekangan, dalam cabaran, dalam situasi ujian mendatang, kita melekat dengan ilmu, kita melekat dengan agama, kita melekat dengan rumah Allah Azza wa Jalla, kita melekat dengan peringatan, nasihat disampaikan. Ini kepentingan, ini antara suatu nikmat yang paling besar sekali. Apa lagi nikmat lebih pada itu, tuan-tuan? Kerana yang boleh mendorong, yang boleh bawa kita ke jalan kebaikan ialah situasi yang sebegini. Satu dalam satu ayat dalam surah Az-Zumar, Allah sebut dengan nyata terang, fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah sebut tentang suatu berita yang menggembirakan kita. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang boleh mendengar peringatan, yang sedia dinasihati, yang sedia dibimbingi. Kata Allah Azza wa Jalla, gembiralah kamu. Kerana apa? Akhirnya orang-orang sebeginilah yang akan menjadi manusia yang sejahtera, selamat daripada sebarang masalah, sebarang musibah, sebarang kekangan. Dan mereka berada dalam keadaan, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina hadahumullah, mereka akan dibimbing, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam satu riwayat daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hasan Basri adalah di kalangan tabi'in, kemudian pada zaman sahabat, dan beliau dikenal sebagai ketua kepada kalangan tabi'in kerana kehebatan ilmu dan agamanya. Dikenal seolah-olah sebagai qaidut tabi'in, penghulu kepada tabi'in. Ketika orang tanya Al-Hasan Al-Basri, apakah jalan-jalan keselamatan, mahia subulun najah, apa jalan-jalan keselamatan? Kata Hasan Basri, jalan selamat ada 3 sahaja dalam hidup ini. Subulun najati thalathatun, jalan selamat 3. Yang pertama, kata Hasan Al-Basri, at-tamassuk bil ilm, at-tamassuk bil ilm, iaitu pegang ilmu dengan kokoh, hidup mati dengan ilmu, susah payah dengan ilmu. Apa berserta dengan ilmu? Susah dengan ilmu, payah dengan ilmu, waktu senang dengan ilmu. At-tamassuk bil ilm. Ini satu jalan yang disebut sebagai sabil an-najah, jalan kejayaan keselamatan. Siapa kata? Hasan Basri. Kita ambillah beliau sebagai contoh kepada kita, sebab orangnya alim dan hujahnya ada. Jadi kata beliau yang pertama ialah at-tamassuku bil ilm, pegang ilmu dengan sesungguh-sungguhnya, pegang ilmu dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan, saya fikir ini antara kekuatan kita yang utama. Ni kita ni dalam suasana sekarang ini masih berada dalam bulan yang berkat. Baru semalam wukuf di Arafah, hari ini sebagai Yaumun Nahr. Semalam di Arafah
Kalau kita rimbau balik dalam sejarah Arafahnya, kita akan dapat satu cerita yang dirakamkan para alim ulama dalam kitab yang mu'tabar. Bila mana turun ayat, iaitu ayat terakhir turun, satu ayat, salah satu dua ayat yang turun terakhir, salah satunya ialah al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Turun ayat sebagai ayat terakhir. Dan ada pandangan ulama kata yang terakhir turun wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Kita ambil ayat sebagai ayat terakhir turun sebab dalam rakaman kitab sirah termasuk karangan Al-Mubarakfuri disebut itu ayat terakhir turun. Bila turun ayat ini, dua riwayat, tapi Mubarakfuri meriwayatkan bahawa yang menangis ialah Umar. Fabaka Umar Al-Khattab. Umar menangis. Riwayat lain sebut Abu Bakar menangis, tapi kita boleh terima. So mereka berdua ini insan yang paling hampir dengan Nabi. Ada kewajaran. Tapi cerita daripada mereka sebut Umar menangis. Bila Umar menangis, orang tanya Umar, "Ma bika ya Umar? Man ladzi abkaka ya Umar?" Siapa kau menangis? Ada riwayat sebut dalam pandangan daripada catatan Imam Al-Baihaqi tentang cerita menangis, dia kata apa? Kata Umar, aku merasakan bahawa akan sampai satu masa dha'al ilmu akan hilang. Ilmu akan hilang. Benar Islam sempurna ketika ini sebab Nabi masih ada. Dan bila sampai satu fatrah, satu zaman, kata Umar, yadhi'ul ilmu akan hilang daripada kita. Dan munasabahnya ada sebab ada hadis daripada Imam Muslim, Nabi sebut akan datang satu masa ilmu akan intizar. Innal ilma yantaza. Allah akan tarik ilmu. Intiza'an minan nas, akan tarik ilmu dari kita. Dalam keadaan kata Nabi, ilmu ditarik sikit-sikit, dan kemudian ilmu ditarik, kata Nabi riwayat yang lain daripada hadis Anas bin Malik, Nabi sebut inna min asyratis saati, antara tanda kiamat ialah salah satunya an yaqillal ilmu dah makin tidak ada dalam masyarakat. Orang tak nak mengaji, orang tak nak belajar, orang tak kisah, orang tak peduli. Di samping ilmu tak mengaji satu hal, ulama makin kurang. Ulama makin kurang. Ulama makin tiada. Dalam situasi ulama makin tiada, nak ganti ulama bukan mudah. Mati seorang alim pada hari ini, nak ganti tempoh 20 tahun payah. Tak payah ulama besar-besar. Nak ganti tu imam pun bukan mudah. Seorang imam masjid dalam dada Quran puluhan juzuk, dalam dada Quran puluhan surah, dan kemahiran Quran dalam hidupnya, boleh berceramah sampai ilmu. Mati tu imam, boleh ganti dalam masa 3 minggu. Tunggu 3 bulan pun tak dapat lagi. Ini zaman kita sekarang. Nak cari seorang imam yang fasih bacaan, yang boleh berteranum, basih dia punya ilmu Quran, kematiannya nak ganti 3 bulan kemudian, mungkin 3 tahun nak cari, tak jumpa. Ini zaman kita. Tapi hari ini kalau mati seorang artis, meninggal artis hari ini, besok jangan bimbang, buka audition. Nak cara tangga mana? Umur 16, 17, umur 50 boleh ada. Tak ada masalah. Pelakonkah dia, penyanyikah dia, suara serupa dia yang dah mati. Betul tuan-tuan. Ini bukan cakap kosong. Audition saja, nak 3 orang, yang datang 30 orang. Nak 10 orang, datang 1000 orang. Sebab artis yang mati ada pengganti secara tiba-tiba. Tapi nak cari orang ganti alim, ulama bukan mudah. Saya sebut ini bukan apa, bukan nak merepek tuan-tuan, tapi kenyataan akhir zaman yang menakut kita. Sebab itulah cerita ilmu ini penting sangat. Sebab apa? Sebab kata Hasan Basri, 3 jalan penyelamat, salah satunya ialah at-tamassuku bil ilm, pegang ilmu dengan sesungguh-sungguhnya, pegang ilmu dengan sebenar-benarnya. Satulah sekira ini satu amanah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kecil ilmu ini jangan kita berkira orang ilmu ada kita masuk,
Ada orang mengajar, kita dengar. Ada orang beri ilmu, kita tak. Ada benda yang disampaikan, kita dengar dengan penuh keinsafan. Sebab ini jalan kita, tak ada jalan yang lain. Sampai Sayyidina Ali kata, Ali bin Abi Thalib kata apa? Dalam kata-kata Bistari, dia kata apa? Innal ilma hafizun wal mala mahfuzun. Kata-kata Bistari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan calon-calon kata, bukan calon orang ahli syurga, bakal ahli syurga, daripada 10 sahabat ke syurga, menantu Nabi khalifah keempat yang dimuliakan oleh agama oleh Allah Azza wa Jalla, Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Ali, innal ilma hafizun wal mala mahfuzun. Ilmu dia akan jaga kamu, hafizun pelihara jaga kamu. Tapi kalau harta mahfuz, kita yang jaga dia. Harta kita jaga dia. Bersegang mata kita tuan-tuan kerana bab harta ni. Tapi ilmu jangan bimbang, dia akan pelihara kita daripada kita melarat, tergelincir, dan kita dalam keadaan jauh pada keimanan. Ilmu dia akan jaga. Tapi kalau harta, tak cakaplah tuan-tuan. Siapa yang datang tadi tak kunci kenderaan, siapa datang tak kunci motornya. Kalau tak kunci motor kereta, alamatnya sekian, wassalamualaikum, tak payah apa, keluar pukul 9 nanti tengok tak ada. Sebab apa? Sebab perlu dijagai. Tak cukup kunci biasa, luar biasa. Pintu rumah kalau tak kunci dengan sebesar penombok ni, tak keluar rumah kita, tak tinggal rumah. Maknanya harta kita paksa berjaga kadang-kadang. Tapi hak ilmu jangan bimbang. Satulah dalam satu kata-kata daripada Al-Imam Al-Qurtubi, seorang tokoh tafsir. Apa kata Al-Qurtubi? Kata dia dalam hidup ini ada 3 benda juga. Saya bukan cakap nombor 3 ni, jangan pula ustaz main 3 saja. Angka tidak ada pemakna-makna, tak ada makna. Angka dalam Islam tak ada, la syai'. 3, 7, 7 tak ada. Dalam Islam hukum angka la syai'. Dia tak ada datang mudarat, tak ada keberkatan. Kena ingat tu. Sebab itulah kadang-kadang menyangka tak pasal-pasal. Beli angka berapa nombor kereta sekarang? 717. Contoh, jangan marah. Kukuk nombor dekat sini, contoh. Berapa harga? Tak mahal, 60,000. Tuan-tuan, tak pasal-pasal. 60,000 tu kalau bina surau, pahala berkekalan. 60,000 hantar adik-beradik ke Mekah buat umrah, pahala berpanjangan. Contohlah, bukan marah, bagi tahu. Jadi angka tak ada apa, tak ada yang mudarat, tak ada yang membawa kebaikan. Kata Imam Al-Qurtubi, dalam hidup ada 3 benda yang tolong masukkan dalam jantung hati. Apa dia? Simple je. Bukan berat mana, tapi itulah ulama. Dia bercakap dalam nada keilmuan. Mereka praktis apa mereka sebut. Yang pertama dia kata apa? Ilmu adalah pemimpin, iman adalah penyelamat, dan amal salah adalah bekalan. Allahu Akbar. Simple, tapi dia punya matlamat sebalik itu jelas terang benderang, macam jam 1 tengah hari, bukan macam 10 malam. Ilmu pemimpin, dia akan pandu kita. Ilmu tak pernah menipu kita tuan-tuan. Duduk dalam pengajian, saya tahu bersama saya malam ni mungkin Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman, kalau ada anda ada kat sini, seorang ahli Quran yang berilmu dalam tafsir Quran. Contohnya lah, tuan-tuan, kita tak faham hukum hakam Al-Quran, tentang asbabun nuzulnya, tafsirannya. Belajar ilmu Al-Quran, cahaya akan datang. Ilmu Quran tak menipu kita. Kita tak faham tentang hukum hakam masalah hati dan jiwa. Hati berkarat memanjang, hati sakit manjang. Belajar ilmu tasawuf. Buka kitab yang berkaitan dengan tasawuf. Contohnya, kita buka kitab yang mudahlah, Ihya Ulumuddin contohnya. Imam Al-Ghazali kitab bicara tentang hati, nak bina hati, jiwa yang tenang lapang. Mengaji, dia tak akan menipu kita. Nak faham tentang Nabi dan sejarah perjuangan hidup baginda, buka kitab sirah. Tak buka yang besar-besar, buka kitab sirah Ar-Rahtul Makhtum. Mengaji malam siang, sekali seminggu, 2 minggu sekali. Kita akan faham tentang
sirah Nabi kita Muhammad itu daripada awal Nabi hidup sampai wafat baginda SAW, daripada peperangannya, sejarah hidup, rumah tangganya, semua tercatat. Kita tak faham tentang bab hadis, tentang masalah hadis hukum contoh, balik kepada kitab-kitab Sunan Tirmizi contohnya, bicara bab hukum hakam, tentang soal hukum hakam. Bila ilmu menipu kita tuan-tuan? Tak menipu kita. Daripada alam kejahilan, ilmu akan masuk. Dulu hati kotor, mengaji tasawuf, hati bersih. Dulu tak pernah cerdik tentang sirah, kitab sirah kita baca, buka kitab mengaji, kita boleh ingat sirah memanjang sampai A to Z. Contoh, betul. Sebab itulah ilmu ini kata Imam Al-Qurtubi, dia adalah merupakan pemandu. Sifat pemandu ni tuan-tuan, apa dia bawa tempat kita nak pergi. Pemandu ni maknanya dia kebawa kita ke mana kita nak pergi. Naik kenderaan ke mana pergi tuan? Saya nak pergi ke Banting, nak pergi ke E4 Keramat, dia akan bawa kita sampai ke tujuh. Contoh. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi ialah iman. Iman penyelamat. Iman seperti al-inqadh. Al-inqadh bukan zai. Al-inqadh, penyelamat. Iman bila ada dalam hidup, dia tak akan bawa kita ke jalan yang jahat dan maksiat, syirik dan kufur. Bila iman datang, selamatkan akidah kita. Keimanan kita akan kental, jiwa kita akan murni, dan hidup kita akan selamat. Sebab iman adalah penyelamat. Hati tak jadi syirik kepada Allah, amalan tidak syirik, dan tidak buat benda yang mungkar. Sebab apa? Iman adalah penyelamat. Itu keyakinan kita. Satu Nabi SAW pada satu pagi subuh, telah Nabi selesai sembahyang berjemaah, Nabi paling ke belakang. Sahabat ramai, kibar sahabat semua ada, Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar semua ada, termasuk Abdul Rahman semua ada. Nabi pun tengok wajah sahabat-sahabat yang hadir pada pagi itu. Satu hari kata para riwayatnya ba'dal al-fajri, maknanya pas bayang subuh. Nabi tengok sahabat, Nabi tanya sahabat, kaifa asbahtum? Macam mana kamu pagi ni? Kata Nabi dan sahabat yang hadir ramai subuh, kaifa asbahtum? Dalam bahasa mudah, macam mana pagi ni? Apa cerita pagi ni? Itu mana kaifa asbahtum? Kalau kita teriman tanya macam tu, jawabnya Syanai, sekejap lagi selma. Saya rasa jawapan kita tak? Jom Tok Imam, Tijanai, Selma'ah. Bila Nabi tanya sahabat macam, kaifa asbahtum? Sahabat jawab. Di kalangan sahabat jawablah bertiga orang belakang Nabi, asbahna mu'minina billah. Allahu Akbar. Jawab sahabat di belakang Nabi 4-5 orang, ramai ada ni. Mewakili sahabat yang kata setengah mereka, asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, kami berpagi-pagi hari ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kami ada iman dalam hati kami, iman mimpi kami. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabbahakum bil khair. Allah berikan kamu kebaikan di awal pagi ini. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu satu cerita. Ada riwayat yang lain dalam daripada Imam Tirmizi, riwayat yang sama sebut tentang cerita yang sama. Pagi yang lain Nabi tanya sahabat pula, macam mana kamu hari ini? Jawab sahabat, ya Rasulullah, lima taqulu fina, kamu kata apa kepada kami? Jawab Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ini hadis yang lain daripada Imam Tirmizi. Bila Nabi tanya mereka, Nabi sahabat tanya balik, lima taqulu fina, kamu nak kata apa kepada kami? Rasulullah, berita sampai kepada kami ni cerita. Jawab Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Lalu sahabat pun beramai-ramai kata la ilaha illallah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabih. Rabih maknanya apa? Beruntung, beruntunglah kamu. Tuan-tuan, hadis-hadis macam ni ada tafsirannya, tapi saya nak kaitkan tadi ialah bagaimana iman, kata Imam Qurtubi, adalah penyelamat kepada kita. Ya tuan-tuan,
keselamatan, keamanan, dan apa berbentuk kebahagiaan tak akan tercapai melainkan dengan faktor keimanan. Hari ini kita boleh nak cari apa dalam dunia, kekayaan, harta, pangkat yang macam mana sekalipun, tapi ingat, kalau keimanan bukan sebagai teras kepada kejayaan itu, kita akan berjaya sampai bila-bila. Orang boleh berjaya urusan perniagaan, cari harta malam siang, pagi petang, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Tak cukup part time, overtime, habis time kadang-kadang. Kenapa? Faktor harta. Tapi kalau dicarinya itu benda yang haram, masuk duit yang haram, harta yang haram, iman tak ada, tak lama tuan-tuan. Banyak mana pun kita dapat, hati tak akan tenang. Allah akan tarik cara yang tertentu. Sebab apa? Pendapatan yang kita capai bukan dalam rangka keimanan, haram. Contohlah, sebab apa? Yang masuk tadi, walaupun sebanyak mana, ada unsur yang haram. Mungkin rasuah, mungkin penipuan, cara perniagaan yang tak betul. Kalau dia seorang peniaga, menimbang tak cukup timbangan, orang minta 6 kilo, dia kurangkan 20 gram. Orang minta 1 kilo, dia kurangkan 10 gram, contohnya. Tapi harga 1 kilo, tapi dikurang timbangan. Menipu dalam urusan perniagaan. Duit dapat, tak akan lama rezeki itu hilang keberkatan. Banyak tapi tak berkat. Ada masalah, Allah akan beri, Allah akan uji. Sebabnya bila iman tidak ada, kekayaan ke pangkat sekalipun. Waktulah kita hidup ini tuan-tuan, iman pemandu. Ni dalam suasana pandemik COVID-19 ini, kita dalam suasana diuji Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang beriman dia lain. Dia punya tafsiran, dia punya pandangan, dia punya video berbeza. Ya, satu ujian Allah bagi pada kita, tapi orang beriman dia lain. So apa? Semakin Allah uji dengan ujian yang berlaku, dia makin dekat Allah Azza wa Jalla. Makin dekat ibadatnya, ketundukan, kepatuhan, dia makin dekat Allah Azza wa Jalla. So apa? Ujian datang ni mengajar dia satu benda yang pelik. Dia makin dekat. Sebab apa? Iman itu memandu. Dia kan pandu kita. Saya tak nak sebutlah panjang, tapi kalau kita baca satu kitab yang dikarang tuliskan oleh Yusuf Al-Qaradawi, tajuk bukunya Al-Iman wal Hayah, Iman dan Kehidupan. Terjemah Melayu ada sekarang ni. Terjemah Melayu ada. Tajuk bukunya Iman dan Kehidupan. Antara terjemah saya ingat, tak silap ingatan saya, Yadim. Yadim ke Jakim? Yadim. Tidak Yadim, Jakim. Ada terjemahnya. Al-Qaradawi. Tuan-tuan, demi Allah, buku ni bagi saya cukup terbaik. Daripada sudut perbincangan, daripada sudut topik yang diatur oleh Qaradawi, hafizallahu ta'ala, Allah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat usia yang diberkati, insya-Allah sampai hari ini beliau masih ada lagi. Menarik sekali. Al-Iman wal Hayah, bahasa Arabnya, terjemah Melayu iman kehidupan. Saya anjurkan, kalau tak jadi tak pengajian pun, bacaan. Tapi ada setengah surah jadikan tak pengajian, kuliah duha, maghrib, baguslah. Di samping kita kitab Turath ke, kitab itu Salah Imam Nawawi ke, ada kitab ini untuk semasa. Baik, menarik. Saya sebut menarik sebab apa? Saya cuba menelaah lah sekadar mampu, tapi saya baca seronok. Bicara yang menyentuh tentang perkembangan semasa kehidupan, dikait dengan soal akhlak, soal jiwa, soal amal, macam-macam dalam kaitan iman dan kehidupan. Sebab kata Qaradawi, iman dan hidup suatu gabungan yang akan menjayakan nilai kita dalam hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Iman ada, hidup akan sejahtera. Hidup ada, iman masuk, itulah kekuatan. Tapi kalau iman ada, hidup sonsang, habis. Hidup ada, iman tak ada, habis. Bila iman digabungkan, ia satu nikmat akan menjaya hidup kita ini. Nilai kita tinggi. Walaupun macam mana kita, nilai itu tinggi. Sebab tu tuan-tuan kena ingat. Sebab kita dalam agama ni, saya nak sebut sikit. Yang kedua kan, saya ingat lagi tu. Tadi sebuah seri baru satu. Kemudian yang tadi sebut, yang kedua baru daripada Qurtubi. Ingat, kalau saya lupa, memang hilang ingatan lah tu. Ya? Tuan-tuan jangan doa. Baik. Waktu sebut tuan-tuan semua, dia sebuah hal iman ini, neraca kita. Suatu dalam Al-Quran, bila Allah sebut ayat, inna akramakum indallahi atqakum,
orang yang paling mulia antara kamu siapa yang paling bertakwa. Takwa ni tuan-tuan, daripada mana punca? Min aina masdar at-taqwa? Di mana punca takwa? Takwa ini keimanan. Takwa ialah keimanan. Datang takwa kan iman itu meresap. Kepercayaan kepada Allah, ingatkan hari akhirat, percaya dosa pahala, ingatkan hari kematian, takut ancaman azab kubur, percayakan kesulitan. Itu semua iman menghasilkan takwa. Sebab itulah takwa ini pada iman. Kalau iman tak ada, takwa tak ada. Sebab itulah takwa ini ialah kesan daripada keimanan yang mantap. Sehingga ada ulama yang sebut maksud iman ialah, maksud takwa ialah fi'lul awamir wa ijtinabun nawahi. Buat yang baik, tinggal maksiat. Itu iman lah tu. Sebab orang beriman cinta kebaikan, benci kepada dosa. Cinta kebaikan, benci maksiat, itulah iman. Baik. Jadi maksud saya ialah iman ini secara umum kata Qurtubi ialah pemandu. Pertama iman penyelamat. Pertama ilmu pemandu, yang kedua iman penyelamat, yang ketiganya adalah amal salah. Amal salah yang kita lakukan, saya buat dengan penuh keinsafan, Al-Fadhil Ustaz Faizal pun buat insya-Allah dengan penuh keinsafan, tuan-tuan buat, cari malam siang. Amal salah ni duk mengaji, amal salah lah ni, baca Quran, melangkah ke masjid, amal salah lah tuan-tuan. Amal salah kita ini kata Qurtubi apa dia? Bekalan, zadun ala tariq, bekalan dalam perjalanan. Iman penyelamat, amal salah adalah bekalan. Bekalan kita adalah amal salah. Tuan-tuan, itulah mungkin antara hakikat kita kena terima. So Allah bagi tahu dalam Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Ahli tafsir lebih jauh pandangan dalam misalnya untuk terjemah, kalau ada dia lebih memahami. Tapi saya mengambil sedikit pendekatan daripada ayat ini mengikut apa yang saya baca. Bila Allah sebut man amila salihan min dzakarin, siapa yang beramal amal soleh, laki perempuan, dalam dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Apa makna tayyibatan? Kata para ulama, di antara yang saya baca ialah dalam pandangan Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Samarqandi, dia ulama dalam tasawuf. Kata dia, maksud ialah bekalan itulah penyelamat. Bila bekalan ada, selamat. Nak ke musafir, kita balik ke mana? Ni musim raya ni dah sampai dah. Tak lama 13 jam ke Kota Baru. Tak lama 16 jam ke Kelantan contohnya. Anak saya balik rumah mertua dia semalam 13 jam daripada Shah Alam, Gua Musang dia. Mertua dia di Gua Musang, besan saya lah. 13 jam Ustaz Faizal. Anak kecil umur 6 bulan, demam tak gebah dia, ya? 13 jam. Biasa kalau daripada Shah Alam, Gua Musang 4 jam setengah boleh sampai. Sekian dimaklumkan. Itu nasiblah musim-musim raya ni ke Kelantan, khasnya bahkan ke utara bersama. Nak balik ke Kelantan, bekal ada, bekalan kesihatan, driver kena sihat, kereta kena alignment, kena hantar servis, tayar ada angin, tayar bunga cukup, buat servis, alignmentkan dia, jajaran tayar kena, jajaran kereta kena betul. Bekalan minyak kena cukup. Tengah-tengah musim macam ni bukan mudah berhenti pump minyak, bukan mudah. Kereta beratur 2 km, maknanya minyak pasti penuh daripada awal jalan sampai hampir boleh sampai, tak apa minyak habis. Itu bekalan. Cuba kalau bawa kenderaan, orang kata agah, orang kata agah mana sombong lah. Agah ni sombong. Ustaz Faizal mana? Yaman. Bukan Yaman okay, Kedah. Nampak muka macam Yaman. Tuan-tuan, kalau sombong, kereta balancing tayar tidak, alignment dah 7 bulan tak buat,
servis dah 10,000 tak buat sekali lagi. Contoh 25,000 lama dah tak buat. Minyak hitam bukan hitam jadi biru, tukar biru dah agaknya. Tuan-tuan, agaknya kalau itulah semangat kita bawa kenderaan, kita mengantuk, tak ada sampai ke Johor Bahru. Kalau ke Johor Bahru, tak ada sampai Kota Baru, sampai ke Bentong, touch and go out hours. Kereta go out, dia pun go out sekali. So bekalan tak ada. Bila bekalan cukup, tak ada masalah. Keluar daripada Shah Alam pukul 6 pagi, kalau tidak musim raya macam semalam, insyaAllah pukul 12 tengah hari sampai Kota Baru dengan selamat. Tuan-tuan, bekalan. Demikianlah kita dengan amal soleh. Sebab itulah kepayahan dalam kita beramal, kesusahan dalam kita beramal. Apa pun kita hadapi dalam beramal ni bukan senang, bukan mudah ni. Ni dalam bab korban bukan mudah. Nak keluar RM 600-700 fikir 16 kali. Contoh, bukan orang sini, masjid belah-belah Petaling Jaya, bukan Masjid Al-Um. Nak keluar RM 700 satu bahagian bukan mudah. Termenung, aku dah buat korban 6 tahun yang lepas, 6 tahun lepas, sedangkan korban ini ditolak kita tahun. Tuan-tuan, contohnya nak keluar RM bukan mudah. Renung kita termenung. Tuan-tuan sekalian, dalam hal ini bekalan ini kehebat. Pahala kita adalah bekalan. Allah terjemahkan semua amal kita bentuk pahala. Pahala adalah bekalan. Waktu bila Nabi sebut tentang kematian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyita thalathun. Orang bila meninggal dunia akan diiring 3 perkara. Bila bab kematian, apa kita nak bawa? Nabi sebut orang mati diiring 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, ahli keluarga, iring si mati yang mati. Yang kedua, malu, harta benda si mati. Ketiga, amalu, amal si mati. Bila si mati sudah ditanam, jenazah dimasuk yang lahat, Nabi kata apa? Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. 2 akan pulang, 1 kekal dengan si mati. Bila jenazah sudah disemadikan, 2 akan pulang. Siapa akan pulang? Anak beranak, ahli keluarga pulanglah. Dah ayah sudah selamat disemadi, anak nak balik ya. Dah mak dah selamat disemadikan, di jenazah sudah masuk dalam lahat, anak pulang, keluarga akan pulang. Yang kedua, harta benda si mati, dah mula diagih-agihkan. Hak ni orang sekian difaraikan harta. Yang kekal dengan si mati, kata Nabi, dengan kita lah, saya lah bercakap, bukan tuan-tuan, saya sendiri. Wa yabqa amaluh. Yang kekal dengan si mati, sayalah orangnya, saya, bukan tuan tersebut, saya adalah amalan saya. Amalan saya, bekalan saya. Kecil mana pun amal saya, walaupun saya beli air sebotol beri pada Ustaz Husni, bukanlah besar sangat air sendiri, tapi pahala ada sebab seberi pada Ustaz Husni, dia dahaga seberi. Kecil pahala, kecil kan, tapi dalam Islam tak ada kecil pahala ni. Nampak simple tapi pahala. Amal saya baca Quran hari-hari, contohnya. Amal saya insya-Allah tahajud jaga, contohnya. Semua itu Allah pulang bentuk pahala, pahala, pahala. Terjemahnya pahala. Ketika itu tuan-tuan, kita dalam keadaan apa? Ketika mati, saat itu bersama dalam timbunan pasir kita lah amalan kita, pahala. Maka pahalalah jawapan kepada Allah Azza wa Jalla. Penyelamat alam kubur, pahala. Penyelamat alam syurga, penyelamat alam mahsyar, pahala. Pahala akan jawab kepada kita. Setingat kata-kata almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Ni'mat, Allah yarhamuhu, Allah maghfir lahu warhamuhu. Dah kena berhenti ya. Jais bagi tahu ceramah-ceramah setakat Isyak. Sekian dimaklumkan. Yang berbaki kita sambung tahun depan insya-Allah. 2021 bulan 7 tahun depan. Kalau saya ada lagi lah. Sebimbang saya ada, Ustaz Faizal dah tak ada. Saya nak berhenti tuan-tuan. Boleh, kita nak berhenti, kita terus. Tuan-tuan sekalian, sekadar itu, tak apa, tuan jangan bimbang lah. Ya. Ambil apa yang sebut tadi sebagai asal perjalanan. InsyaAllah Allah redha kita, ilmu manfaat, ilmu yang penuh kebaikan. InsyaAllah hidup kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha
Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' min al amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.